Memang benar pada tahun 2022 ini foto, lukisan bukan lagi dihasilkan dengan maksud sembahan yang membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menjadi kegunaan harian. Kita perlukan foto untuk ID dan sebagainya. Tetapi walaupun begitu sifatnya, foto masih lagi boleh mencetuskan emosi yang primitif dalam diri kita. Bila kita melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang cantik, emosi kita akan tercetus bergelora. Sama ada bergelora kerana kita takjub dengan apa yang kita lihat ataupun bergelora kerana kita cemburu dengan apa yang kita nampak. Di situlah bahayanya di era kita dikelilingi dengan kamera, cermin, skrin, siang, malam, pagi, petang, punca-punca yang membawa kepada penyakit ain bertambah. Penyakit ain adalah benar. Al-ain haq, kata Nabi SAW. Di dalam surah Al-Qalam ayat 51, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang implikasi pandangan seseorang kepada seseorang yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in yakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Sadaqallahul azim. Dan hampir-hampir orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala itu menggelincirkan kamu, menjatuhkan kamu disebabkan oleh pandangan mereka. Penyakit ain berkaitan dengan mata, evil eye. Pada pemahaman saya, bukanlah pandangan itu itself yang menjadi punca kepada kemudaratan tersebut berlaku, tetapi pandangan itu emosi bergelora yang dicetuskan oleh pandangan itu trigger syaitan. Dan bila syaitan yang mengusahakan kemudaratan itu, ia masih terikat dengan keizinan Allah SWT. Kalau Allah tak izinkan, dia tidak berlaku. Tetapi ia merupakan perkara yang besar, perkara yang diperingatkan oleh Nabi SAW. Di dalam sirah baginda ada peristiwa spesifik berkaitan dengan penyakit ain ini yang boleh kita berikan perhatian. Misalnya, di dalam suatu kejadian bagaimana Amir ibn Rabi'ah menziarahi Sahal ibn Hunayf, dan Amir ibn Rabi'ah melihat kulit Sahal ibn Hunayf yang begitu cantik, lalu dia memujinya, mengatakan bahawa macam kulit ni flawless lah, macam kulit perempuan. Dan tak lama lepas tu Sahal ibn Hunayf jatuh sakit. Bila perkara ini dimaklumkan kepada Nabi SAW, baginda bertanya, apakah ada sesiapa yang kamu syaki berada di sebalik kejadian yang berlaku ni? Dan mereka mengatakan bahawa mungkin Amir ibn Rabi'ah, kerana beliau ada melawat Sahal ibn Hunayf tidak lama sebelum ini. Rasulullah SAW bila mengetahui sepenuh cerita ni tadi, baginda marah dan baginda mengatakan, adakah kamu mahu membunuh saudara kamu dengan perbuatan macam tu tadi? Jadi maksud dia, bila kita nampak muka seseorang, kulit seseorang, penampilan fizikal seseorang begitu mengujakan dan kita memujinya, Rasulullah describe benda tu sebagai kita macam nak bunuh dia. So you can imagine di zaman kita pada hari ini, bila mana kita ada foto, gambar-gambar, selfie, gambar yang kita share dekat Instagram, kat Snapchat apa dan sebagainya, and we becoming very obsessed nowadays tentang our physical appearance, jawline lah, apalah, budak-budak ni baru umur 12-13 tahun pun dah pandai tentang benda-benda macam tu. So you can imagine how much we are doing exactly the same apa yang dilakukan oleh Amir ibn Rabi'ah sehingga menyebabkan Sahal bin Hunayf jatuh sakit. Jadi Nabi SAW ingatkan, kata baginda berkenaan dengan kejadian yang berlaku ni tadi, idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah. Bila kita nampak sesuatu pada saudara kita yang menimbulkan ketakjuban, kita hendaklah mendoakan keberkatan untuknya. So bila kita nampak something nice, sama ada fizikal seseorang ataupun possession dia, benda yang dia miliki tu yang kita teruja, yang harus keluar daripada mulut kita adalah mendoakan keberkatan. Yang kita baca dalam doa kunut tu, wa barik lana fi ma a'tait. Ya Allah, terhadap benda-benda yang Engkau berikan kepada kami, berkatkanlah ia. Sebab dengan keberkatan itulah benda yang kita dapat boleh menatijahkan kebaikan. Sebab ilmu tak berkat, ilmu menghasilkan mudarat. Duit kalau tak berkat, duit mendatangkan masalah. Begitulah juga dengan possession or even physical saudara-saudara kita. Benda-benda itu juga boleh menimbulkan kemudaratan. Asas utamanya ialah bila nampak sesuatu yang kita takjub, kita kena ingat Allah SWT. Apatah lagi kalau kita memandang
dengan emosi hasad dengki. Ini lebih berat lagi lah. Jadi dalam kes tadi, Rasulullah SAW telah mengarahkan supaya Amir ibn Rabi'ah mengambil wudu. Air wuduknya itu dimandikan ke atas Sahal bin Hunayf tadi. Scholars ada mengulas tentang hal ini. Misalnya Ibn Qayyim rahimahullah ketika menyentuh tentang kejadian ini menyatakan bahawa kaedah rawatan yang dilakukan oleh Nabi SAW itu ada karakter spesifik mengenainya bahawa it will not work kepada mereka yang tidak percaya kepada ain itu sendiri ataupun tidak percaya kepada kaedah penyembuhan seperti yang ditunjukkan oleh Nabi SAW ini. Saya fikir benda ni very challenging sebab anak-anak kami yang membesar dekat sini as a good example on how superstitious penyakit ain ini mungkin kedengaran di telinga mereka dan mengapakah ianya specifically hanya menjadi cabaran besar kepada kita orang Islam. Why our friends yang Christian ke, yang atheist ke, yang non-Muslim ni, they don't have that kind of issue. Pada pemahaman saya, kerana yang mencetus, yang membawa kemudaratan itu adalah syaitan, and there's no point untuk syaitan menyerang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah pada kiraan saya di tahun 2022 ini, walaupun foto, lukisan, orang bincang apa hukumnya melukis, atau mungkin isunya bukan lagi berat kepada soal bimbang pada mensyirikkan Allah SWT, kerana foto-foto tu bukan lagi untuk sembahan ubudiah kita, tetapi ia masih mencetuskan emosi yang primitif yang memang ada dalam fitrah kita sebagai manusia. Bila kita nampak something tu, kita mulalah fikir sama ada kita jealous ataupun kita rasa teruja mengaguminya, dan ia dikeluarkan dalam bentuk perkataan-perkataan ni tadi. Jadi kita boleh fikirkan mungkin itu antara faktor yang berada di belakang kenapa keresahan, penyakit mental, penyakit jiwa bertambah-tambah pada zaman sekarang ini di kalangan anak-anak muda kita. You know, they have better nutrition, better life quality, they have a lot of things that we didn't have back then, tapi tak bahagia, gelisah. Lagi berhias cantik, you are still not happy. Orang ni pujian, macam jawline kamu, you punya mata, hidung you macam ni lah, kulit macam ni. We talk about that like almost every second, dan benda yang kita buat itulah yang dibuat sekali oleh Amir ibn Rabi'ah kepada Sahal bin Hunayf, yang menyebabkan Sahal bin Hunayf jatuh sakit, dan Nabi kata, kamu nak bunuh saudara kamu ke with that sense? So we are like killing each other. Jadi bukan sahaja untuk celebrity, public figure, but it's actually for everyone. So pada hari ini, walaupun mungkin kita dah jarang print foto, tapi every time bila kita print untuk emosi yang extra. Mungkin kita nak buh dalam frame, kita nak buh kat dinding, dan bila kita buat yang that limited edition of foto ni tadi, kita kembali kepada melihat foto-foto itu dengan emosi yang bergelora. Sama ada kita sendiri melihat foto kita dan keluarga kita ataupun tetamu yang datang ke rumah ke. So be careful, kerana Nabi SAW kata al-ainul haq, ain itu adalah benar. Yang menonton, yang melihat, ingat Allah, tutup mulut, jangan duk puji fizikal orang macam tu, dan bagi kita yang owner kepada benda-benda tu pula dan diri kita sendiri, elakkanlah daripada being too flashy about ourselves or what we have. Moga-moga Allah jaga kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.